Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah taala kurniakan kepada negara kita ini dipimpin oleh pemimpin yang mukmin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Isnin yang ketiga, anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu tauhid, yang disusun oleh guru saya dan ayahanda beliau almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Untuk cetakan lama tulisan Jawi, kita sampai ke muka surat 109, Mabhathus Sam'iyat, tempat membahaskan sam'iyat. Soalan: apakah dia sam'iyat? Sam'iyat ini daripada perkataan bahasa Arab, asalnya sami'a yasma'u, yang bererti mendengar. Jadi sam'i itu disandarkan kepada sesuatu yang bangsa kepada dengar, ya. Tambah alif ta menunjukkan banyak, bukan satu, ya. Alif ta ini menunjukkan banyak perkara-perkara yang kita ketahui melalui jalan mendengar. Ini untuk membezakan dengan perbincangan sebelum ini, iaitu ilahiyat, ketuhanan, yang bukan saja kita tahu melalui jalan didengari, bahkan juga dengan jalan akal, dan juga nubuat. Sedangkan sam'iyat ini ialah perkara yang tidak didapati hukum-hukumnya, iaitu penetapan atau penafiannya, melainkan daripada syarak, dan tidak diambil atau diketahui akan dia melainkan daripada wahyu. Berbeza misalnya dengan ilahiyat, ketuhanan, iaitu kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala wujud, dan bahawa Allah taala wujud tanpa ada permulaan, dan bahawa Allah taala wujud tidak akan binasa, dan seterusnya. Itu bukan hanya melalui apa yang didengari dari wahyu, tetapi juga dengan jalan akal. Akal manusia yang sihat
apabila melihat kepada kewujudan alam ini, membawa dia yakin adanya wujud pencipta kepada alam ini. Oleh itu, pencipta kepada alam ini tentulah tidak diciptakan. Kerana kalau diciptakan itu sebahagian dari alam. Berarti pencipta kepada alam ini sudah wujud tanpa ada permulaan dan seterusnya. Maknanya boleh dengan jalan sam'i, iaitu wahyu. Boleh juga dengan jalan akli, iaitu dengan logik, dengan akal. Tapi kalau sam'i, tidak. Kita menetapkan atau menafikan itu semata-mata didengari daripada syarak, yakni daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pengertian lain, boleh dikatakan bahawa sam'iyat itu ialah perkara-perkara yang semata-mata dapat kita mengetahuinya kerana ada perkhabaran daripada Al-Quran atau ada perkhabaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dinamakan sam'i, yakni didengari semata-mata tanpa dapat disaksikan dengan mata kepala. Macam nubuat, selain daripada wahyu, selain daripada akal, juga dapat dilihat dengan mata kepala. Mereka yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat melihat akhlak baginda, dapat melihat mukjizat-mukjizat yang hissiyah yang dapat dilihat dengan mata kepala. Tapi yang sam'iyah tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti kita beriman tentang wujudnya syurga. Akal tidak memastikan kalau ada syurga. Kalau tak ada syurga pun apa masalahnya dari segi akal? Lain kalau tidak ada Tuhan, tak mungkin. Akal tidak boleh terima kalau Tuhan tak wujud. Akal juga tidak boleh terima kalau Tuhan dahulu tak wujud kemudian baru wujud. Akal juga tidak boleh terima Tuhan wujud kemudian binasa. Akal tidak boleh terima Tuhan itu sama seperti makhluk. Akal tidak boleh terima Tuhan berhajat kepada makhluk dan seterusnya. Tapi kalau syurga dari segi akal, ya kalau ada syurga pun boleh jadilah. Kalau tak ada syurga pun akal kata ya boleh jadi. Akal. Tapi adakah boleh kita terus berpegang dengan boleh jadi itu setelah datangnya wahyu? Sudah tidak boleh. Kerana wajib kita beriman kepada sam'iyat ini. Kita wajib sekarang ini mengatakan ada syurga. Mengatakan tidak ada syurga, itu sudah membawa kepada kufur. Jadi kafir orang yang menafikan kata dia tak ada syurga. Padahal asalnya dari segi akal seimbang. Syurga itu dari segi akal boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi kenapa kamu meyakini ada syurga? Kerana telah dikhabarkan melalui Quran dan hadis. Ataupun adanya neraka, adanya as-sirat, iaitu titian. Jangan pula di metaforika kan, katanya oh sirat ini hanya gambaran saja, bukan ada betul-betul sirat. Ini hanya gambaran saja menunjukkan satu perjalanan dan sebagainya. Jangan. Kerana Quran dan hadis bagi tahu ada. Dan al-mizan, iaitu timbangan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Soalan, apa makna Islam? Selesai ya bab sam'iyah. Pergi kepada yang seterusnya, apa makna Islam dan apa makna iman, serta apakah perbezaan antara kedua-duanya. Bahkan di peringkat sekolah pun kalau kita dah diajar dan belajar bahawa rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, kan lain. Jadi apa makna Islam dan apa makna iman dan apa beza dia? Jawapan, Islam itu ialah menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dengan anggota yang zahir, iaitu menurut atau mengerjakan barang yang, yakni sesuatu yang disuruh, yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala pekerjaan agama. Ini kita patuh, kita ikut. Macam mana patut nak ikut? Ya, dengan anggota zahir kita lah. Apa yang Allah suruh buat, kita buat. Macam kita sembahyang pada maghrib tadi, itu sebahagian dari Islam. Ya, bahkan bila disebut bunyal Islamu ala khamsin,
terbina Islam itu atas 5 yang selepas daripada syahadah adalah mendirikan solat. Itu sebahagian dari Islam. Serta meninggalkan akan segala larangan Allah dan Rasulnya. Kenapa sekarang kita tidak minum arak? Mungkin kita tak suka, tak pernah minum. Tapi lebih daripada itu, kalau ada arak sekalipun, kita masih menahan diri kita. Kerana apa? Kerana meninggalkan larangan. Kenapa kita tak ambil rasuah misalnya, sedangkan kita ditawarkan dengan jumlah yang lumayan? Sebab kita menahan diri kita dari melakukan larangan. Itu namanya Islam. Dan ilmu yang mana kita belajar tentang Islam ini namanya ilmu fiqh. Supaya kita tahu ini wajib kena buat, ini sunat eloknya buat, ini harus terpulanglah nak buat atau tak buat, ini makruh seeloknya jangan buat, ini haram memang tak boleh buat. Itu domain ilmu fiqh. Sementara makna iman ialah membenarkan dengan hati, at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Membenarkan apa? Akan Allah dan Rasul-Rasulnya. Membenarkan juga segala perkhabaran yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan-pekerjaan agama seperti i'tiqad, ibadah, muamalat dan sebagainya. Jadi rupanya iman ini, kalau Islam tadi kerja anggota zahir, iman ini adalah kerja anggota batin, iaitu hati. Hati percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, dan percaya juga kepada perkhabaran yang disampaikan oleh para Rasul. Misalnya Rasul beritahu solat itu wajib, kita percaya. Rasul beritahu bahawa puasa bulan Ramadan itu wajib, kita percaya. Rasul beritahu bahawa minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya itu haram, itu kita percaya. Rasul beritahu jangan berpecah belah, jangan bergaduh, nanti kamu jadi lemah, kita percaya. Cuma kita tak berapa nak amalkan. Kita masih bergaduh, berpecah belah, lalu kita jadi lemah. Itu menunjukkan kebenaran. Dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu fatazhaba rihukum, jangan kamu itu tanazu', berbantah-bantah, berpecah belah, nanti kamu jadi gagal dan hilang kekuatan kamu. Kita percaya, tapi mungkin ada kelemahan pada kepercayaan kita sehingga kita tidak mengamalkan. Maka antara iman dan Islam itu tidak ada apa-apa perbezaan daripada satu sudut, iaitu sama-sama itu menunjukkan kepada kita itu beriman dan beramal, ya, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Cuma pada hakikatnya adalah perkara yang sama. Kalau orang nak beramal saja tak mahu beriman, tak jadi. Ataupun beriman saja tak beramal juga tak sempurna. Kan dalam Al-Quran selalu digandingkan, innal ladzina amanu wa amilus solihat, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Gandingannya dua. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal soleh itu Islam. Amal soleh bukan saja buat baik, amal soleh juga merangkumi meninggalkan perkara yang haram. Kalau hendak kita takrifkan dengan perkataan yang lain, maka bolehlah kita katakan bahawa iman ini perkara yang batin di hati dan di fikiran, sedangkan Islam itu ialah perkara yang zahir, yakni perlakuan anggota tubuh badan. Ada orang cuba nak memisah-misahkan. Kata dia, tak apalah, saya tak tutup aurat pun, yang penting saya itu beriman kepada Allah. Allah tahu hati saya baik, ya. Cuma zahir saya saja macam ini. Jangan macam itu. Memang betul Allah tahu dalam hati kita. Memang betul ada orang buat maksiat tapi dia masih beriman. Tapi bukan satu justifikasi untuk dia mengatakan tak mengapalah yang zahir tu dia tidak ikut Islam, janji batin dia beriman, itu tidak memadai, ya. Beriman itu penting, beramal dengan natijah dari keimanan itu, iaitu patuh taat kepada syariat juga penting. Soalan, apa erti qada dan qadar dan bagaimana kita beriman dengan keduanya?
Jadi ini memfokus kepada rukun iman yang ke-6, dan ini penting, bahkan ini juga menjadi tempat kegelinciran, iaitu tempat sebahagian umat Islam tergelincir dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah kerana gagal menerima konsep qada dan qadar sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa erti qada dan apa erti qadar? Dan bagaimana kita beriman dengan kedua-duanya? Jawapan, qada itu pengertian dari segi bahasa ialah hukuman atau ketentuan. Kalau mahkamah buat keputusan, dari segi bahasa Arab tu namanya qada. Sebab itu yang buat keputusan namanya qadi. Dia buat keputusan. Jadi asal makna dari segi bahasa adalah hukuman atau ketentuan. Dan qadar itu pengertian pada bahasa adalah sukatan. Sedikit atau banyak, kan orang Melayu pun kadang kata macam itu. Orang Melayu dia dah adopt perkataan bahasa Arab. Dia kata jemput datang ke rumah saya buat jamuan, tapi tak adalah besar-besar sangat, ala qadar saja, kan? Ala qadar. Ala qadar tu asalnya bahasa Arab. Ala tu makna atas, qadar tu makna sukatan. Ala qadar makna ikut sukatan. Makna tak adalah buat jamuan besar-besar, ikut kemampuan saya sajalah. Macam tu, ala qadar. Jadi kalau qada tu maknanya hukuman, ketentuan, ketetapan atau keputusan. Qadar itu dari segi bahasa adalah sukatan, setakat mana, sikit ke, banyak ke, berat ke, ringan ke, tinggi ke, pendek ke, itu ada qadar dia. Tetapi yang dimaksudkan pada istilah ulama tauhid, qada itu iaitu iradatullah ta'ala bagi sesuatu perkara daripada azali, iaitu apa perkaranya dan apa yang lazim baginya. Jadi qada itu dari segi pengertian ilmu tauhid kembali kepada iradatullah, kehendak Allah bagi sesuatu perkara. Kita masih tak dapat lagi kepastian kerajaan persekutuan ni siapa yang akan bentuk, ya. Tapi dari segi hakikat sudah ada qada di situ. Sekarang kita tak tahulah, sebab kita tak boleh nak meneka takdir, ya. Orang-orang politik pun hanya usaha-usaha saja, bincang sana bincang sini, ya. Cuba gabung sana, cuba gabung sini, nanti jumpa yang teragung dari segi perlembagaan, nanti yang teragung akan lantik Perdana Menteri. Itu zahir. Hakikatnya nanti bila sudah terbentuk, sama ada kita suka atau tak suka, kita reda atau tak reda, dari segi hakikat itu ada iradatullah. Di situ ada kehendak Allah di situ. Bahkan kan kita dalam setengah wirid kita baca Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau yang beri kerajaan pada siapa yang Kau kehendaki. Bukan mesti baik, yang penting Allah nak dia naik. Mungkin sebagai bayangan kepada rakyat, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dha. Demikianlah kami mengangkat sebagai pemimpin sebahagian orang yang zalim itu menjadi pemimpin kepada sebahagian orang zalim yang lain. Maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini menjadi dalil bahawa rakyat itu apabila mereka melakukan kezaliman, maka Allah akan angkat pemerintah yang zalim seperti mereka. Dan sekiranya mereka ingin membebaskan diri daripada pemerintah yang zalim itu, hendaklah mereka terlebih dahulu meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan. Jadi ada kalanya bila kita lihat satu-satu perkara yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak bagus, ada kalanya kita muhasabah diri kita, kok rakyat pun tak bagus juga sebenarnya. Ini hanya bayangan daripada sikap rakyat. Kalau kita kata ini mereka ni rasuah, di kalangan rakyat pun barangkali ramai yang tak ada masalah untuk bagi rasuah dan terima rasuah. Kalau kita kata mereka ni salah guna kuasa, barangkali di kalangan rakyat pun ada yang bila diberikan amanah dan juga tanggungjawab dia salah guna. Jadi kena muhasabah. Bila kita perbaiki diri kita dan itu dalam kemampuan kita, insya-Allah kita akan mendapat pemerintah yang melakukan kebaikan sebagaimana kita itu meninggalkan kezaliman
moga-moga mereka juga meninggalkan kezaliman dalam pemerintahan mereka. Ini namanya qada, kehendak Allah. Dan apa perkara, apa dia akan berlaku dan apa yang lazim baginya, itu qada. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan pada azali wujudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul. Maka yang demikian itu tidak bersalahan lagi berlakunya, sebab Allah dah kehendak macam tu. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nak sesuatu, memadailah Allah kata jadi maka jadi. Lain kita manusia, macam-macam kita nak, macam-macam perancangan, macam-macam strategi. Kadang-kadang tak jadi pun apa yang kita nak, jadi macam lain, jadi luar jangkaan misalnya. Tapi yang Allah dah kehendaki pasti jadi. Yang Allah dah dalam qada Allah tu pasti jadi macam itu. Dan makna qada pada istilah tauhid iaitu mengadakan oleh Allah Ta'ala akan sesuatu atas qadar yang telah ditentukan oleh iradah. Misalnya dijadikan sesuatu itu sekian besarnya atau kecilnya, di mana tempat dan sebagainya. Termasuklah umur satu orang tu nama mana. Bahkan kan hampir-hampir kita nak pilihan raya umum baru ni, ada calon meninggal dulu. Tak sempat kot, kita kata tunggulah habis mengundi, dah lantik jadi calon kan senang, meninggal lepas mengundi. Tak boleh lah, tak boleh tangguh dah. Sebab qadar dia sudah sampai. Setakat itu je umur dia. Bahkan katanya hari mengundi masih ada calon yang meninggal. Dah qadar dia, setakat itu je umur dia. Rezeki kita pun ada qadar sebenarnya. Bahkan kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita nak makan tempat lain, tutup kedai itu, rezeki kita tempat lain. Ada masanya kita dalam musafir nak ke satu tempat, tak kena Allah kereta rosak, terpaksalah kita berhenti nak baiki kereta di tempat yang kita tak ada plan pun nak singgah situ, tak ada spare part. Kata toki kedai kena tunggu besok, paksalah kita bermalam di situ, makan di situ, padahal itu tidak ada dalam rancangan kita. Dan kita bagi kita biasa saja. Tapi kalau kita menyuluh dengan suluhan hakikat, kenapa begitu? Kerana ada rezeki kita di situ. Maka macam mana pun akan ada sebab musabab kita berhenti di situ dan kita makan di situ, walaupun kita tak ada perancangan. Tapi kalau kita dah rancang, dah plan sekalipun, kalau tak ada rezeki, tak ada. Ya kadang habis. Kita baru nak order, oh minta maaf cik, dah habis lah. Mungkin. Bermula beriman dengan keduanya, qada dan qadar itu adalah wajib. Mana kalau orang kata mana ada qada qadar, kita sendiri yang buat, kita dapat lah. Kita rajin, kita rezeki kita banyak. Kalau kita tak rajin, rezeki kita sikit. Itu hanya sebab musabab. Ada je orang yang rajin dapat harta banyak, rezeki tak banyak. Kenapa? Sakit. Bila sakit masuk ICU. Bila masuk ICU tak boleh makan. Padahal dari segi duit nak beli makanan banyak mana pun boleh. Tapi dah rezeki dia banyak tu. Ada orang miskin tapi badan sihat, dapat nasi panas pinggan, ikan kering, cicak sambal belacan, alhamdulillah, masya-Allah. Licin. Berpeluh-peluh lagi makan. Rezeki dia. Walaupun dari segi duit dia cukup-cukup saja, tapi rezeki dia ada. Kalau kerana duit, harta, sepatutnya orang kaya tak payah mati, duit banyak lagi kan. Kenapa orang kaya mati juga? Orang miskin dia tak payah hidup. Kenapa orang miskin ada je ramai yang panjang umur? Sebab rezeki masing-masing. Walaupun masih muda, masih sihat, masih gagah, mati dia kalau rezeki dia dah habis. Kalau dah tua pun, dah berpenyakit lama pun, ada kadang-kadang saya dengar cerita yang suami isteri yang sakit, suami isteri jaga, ya, dah mati isteri dulu. Suami yang sakit dah bertahun hidup lagi, isteri yang jaga suami yang mati dulu. Bahkan pengalaman saya sendiri, tahun 95, ibu saudara saya melahirkan anak, kemudian dia panggil apa, tumpah darah, keluar darah banyak, koma, dan masuk ICU. Kemudian kami ziarah, termasuk ibu saya pada masa itu ziarah.
Jadi doktor beritahu kepada ibu saya, kata doktor, adik puan ni dah teruk, kata dia. Saya cadangkan puan banyakkan baca Yasin. Jadi fahamlah kalau doktor suruh baca Yasin, maknanya pada penilaian doktor mungkin dah tak ada harapan lah. Jadi kami dalam 4-5 orang atau 5-6 orang duduk di sekeliling ibu saudara saya, sama-sama baca Yasin. Itu adalah 1995. Sekarang dah 2022. Maknanya dah 27 tahun berlalu. Ibu saudara saya masih hidup. Dan yang baca Yasin tu dah mati semua. Tinggal saya seorang lah yang masih bersaing lagi dengan ibu saudara saya, mana siapa yang hidup dulu, meninggal dulu. Selain daripada saya ingat saya yang baca Yasin semua dah mati. So jangan confident sangat yang baca Yasin pun. Sebab yang baca Yasin tu rezeki dia dah setakat tu, habislah. Adapun ibu saudara saya, rezeki dia masih ada. That's why dia masih hidup. Itu hakikatnya. Doktor bolehlah buat perkiraan ikut ilmu dia, ikut kajian dia. Kalau macam ni dah tak ada harapan, kalau macam ni dah tak ada ubat, itu kajian dia. Hakikat di sisi Allah, rezeki itu Allah dah tetapkan. Bermula beriman dengan keduanya, qada dan qadar itu adalah wajib. Bahkan jadi kufur orang yang menolak takdir Allah ini, iaitu membenarkan bahawa segala perkara yang berlaku dan wujud di alam ini, baik ataupun tidak, adalah dengan ketentuan qada dan qadar daripada Allah Ta'ala semata-mata. Tapi tak menafikan usaha ikhtiar. Jangan mentang-mentang rezeki di tangan Allah, kita tak usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar itu tanggungjawab kita. Allah letak kita pada posisi apa? Pada posisi kita kena bekerja baru dapat rezeki. Ya, bekerja. Kita kena raikan Allah letak kita pada posisi mana. Kalau ada orang Allah letakkan dia pada posisi tak bekerja pun boleh makan. Mungkin dapat harta pusaka banyak, mungkin ditinggalkan rumah sewa dan sebagainya. Dia tak perlu kerja pun dia boleh dapat rezeki. Silakan kalau tak nak bekerja. Tapi ramai orang dari segi sebab musabab, dia kena bekerja baru dia dapat rezeki, maka dia kena ikut sebab musabab tadi. Tapi akidah dia kena yakin Allah yang bagi rezeki. Sama ada baik, yakni bahagia. Ini baik yang paling besar, iaitu sa'adah, beriman, taat. Itu juga takdir Allah. Itu dikurniakan iman dan taat. Sementara untung jahat, mana ada untung jahat dia sepatutnya. Untung baik, untung jahat. Kalau kita faham untung baik, rugilah jahat. Ada mana untung jahat. Tapi untung sini macam nasib ya. Habuan yang jahat itu juga sebenarnya adalah qada dan qadar daripada Allah Ta'ala. Apa dia habuan yang jahat tu? Kufur dan maksiat. Oh, macam tu kita bolehlah redha dengan kekufuran. Sebab tu takdir Allah. Tak boleh. Ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran itu sendiri adalah satu bentuk kekufuran. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Ridha dengan maksiat itu adalah maksiat. Habis yang disuruh redha daripada sudut itu takdir Allah. Contoh, satu orang bunuh satu orang yang lain. Bila? Semalam. Jadi bunuh dan dikebumikan hari ini. Adakah kita boleh redha dengan pembunuhan itu? Tak boleh. Sebab pembunuhan itu maksiat. Tapi kita redha dengan itu sebagai takdir, dah ditakdirkan hamba Allah itu mati dibunuh, itu wajib. Kita wajib redha. Tapi maksiat tadi kita tak boleh redha. Kita kena benci kepada pembunuhan itu. Bahkan pemerintah kena hukum orang yang melakukan jenayah pembunuhan itu. Kena beza ya. Ada beza antara redha dengan takdir, itu dituntut. Dengan redha kepada maksiat, itu dilarang. Apatah lagi redha dengan kekufuran, itu juga dilarang. Bahkan membawa kepada kufur. Di sini kita bawakan kata-kata Al-Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Burhan Al-Laqani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Jawharatut Tauhid. Fa khaliqun li abdihi wa ma amil muwafiqun liman arada ay yasil wa khadil liman arada ba'dahu wa munjizun liman arada wa'dahu fawza sa'idi indahu fil azal kadha syakiyyu thumma lam yantaqil. Apa artinya?
Maka Allah Ta'ala itulah yang menciptakan hamba-Nya dan apa yang dilakukan oleh mereka. Jangan ikut macam Qadariyah atau Mu'tazilah. Qadariyah kata Allah ciptakan manusia, perbuatan manusia itu bukan Allah ciptakan, manusia cipta sendiri. Itu tidak ada khilaf di kalangan ulama menjadi kafir. Mu'tazilah kata Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan satu kekuatan pada manusia, yang mana dengan kekuatan yang Allah ciptakan itulah manusia berbuat itu dan ini. Itu khilaf para ulama. Sebahagian mengatakan jadi kufur juga, sama macam Qadariyah. Sebahagian mengatakan tidak sampai jadi kafir, tapi fasik, berdosa besar, wajib bertaubat daripada akidah yang batil itu. Habis yang benar, Allah ciptakan manusia dan perbuatan manusia itu pun Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan. Allah juga memberi taufik kepada mereka yang dikehendaki sampai ke hadrat ridha-Nya. Dialah juga menghinakan orang yang dikehendaki menjauhi daripada hadratnya. Macam mana? Kita usahalah, dakwahlah, doalah. Tapi kalau dah dia tu orang yang tak dapat taufik, macam mana kita dakwah pun dia tak akan nampak. Tapi kalau dia tu orang yang dapat taufik daripada Allah, satu masa dia akan berubah, dia akan jadi baik. Dialah juga yang meluluskan siapa-siapa yang dikehendaki memperoleh janjinya. Janji ni maknanya janji yang baik, dapat syurga. Kejayaan yang berbahagia di sisinya pada azali. Begitu juga yang celaka. Yang celaka, yang dapat dosa masuk neraka juga hakikatnya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian tiadalah sekali-kali bertukar qada dan qadarnya. Apa yang dah ditakdirkan Allah dari azali, itu tak akan berubah. Jadi hadap je lah. Ya, nak buat macam mana? Terima je lah. Usaha, kena usaha. Ikhtiar, itu tugas kita. Tapi bila dah berlaku, kena redha lah. Daripada sudut ianya takdir Allah. Lepas tu, usaha lagi. Sampai bila? Sampai mati lah. Persoalan, kalau semua telah ditetapkan dan tidak akan berubah, maka apakah perlu kita berikhtiar dan berdoa? Dah kata semua Allah dah tetapkan. Ya Allah tetapkan, dah tak akan berubah lagi. Tak payahlah kita usaha. Tunggu je lah takdir Allah. Tak payahlah kita doa. Kalau ada orang tanya macam itu, maka jawabnya ialah kita dikurniakan oleh Allah akal dan fikiran, dan kita tiada mengetahui betapakah nasib kita yang sebenarnya. Kita nak kata serah pada takdir, kita tak tahu takdir. Ya, tak tahulah Allah takdirkan saya ni semayang ketika Isyak ni. Mana kita tahu? Kita semayang je lah. Kamu ada akal, kamu faham sembahyang itu wajib, ya usahalah. Pergi ambil wuduk, pergi solat. Kalau kamu nak kata saya dah ditakdirkan tak solat, mana kamu tahu? Dengan sebab itu perlulah kita berusaha dan berikhtiar memilih dan melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Dan kita disuruh berdoa, kerana doa itu adalah ibadah. Wallahu alam. InsyaAllah kuliah akan datang di muka surat 114, beza antara yang mu'allaq dan yang mubram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.